لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayah anda Pak Dia, tuan rumah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, yang hadir di rumah Tuan Haji Yahya pada malam ini. Saya jadi tak khusyuk semalam bila kita usul bagi kita sekira. Sebab tak tahu nak cakap apa. Kita berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan bila sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, jiwa semua orang sebenarnya semakin kacau. Sama macam nak bawa kat belakang. Tadi cantik, macam itulah buku kita. Kita kacau dari sudut kita puasa dah 20 hari. Lebih puasa. Kita kacau dari sudut kita rasa dah cukup dah kita puasa. Tapi kenapa semakin hujung kita semakin dikerah untuk bahan-bahan. Kita sampai hujung Ramadan, kita nak sambut hari raya. Lagi kita kacau. Nak raya kat mana? Ya, balik kampung ke tidak? Tak balik kampung, anak-anak tak kenal kat kampung. Tak tahu asal usul. Tidak patriotik nak tak balik kampung pun. Sebab itu barangkali Nabi SAW apabila ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang apakah permintaan sekiranya menemui Lailatul Qadar, Nabi SAW sebagaimana kita maklumi mengajarkan suatu doa yang cukup pendek, cukup ringkas, yang mana doa itu itulah sebenarnya ubat bagi jiwa yang kacau. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah hamba-Mu. Kenapa Nabi pilih sifat al-afu, sifat pemaaf? Kenapa Nabi tak pilih sifat al-afu, Maha Pengampun? Kita selalu baca doa Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua ibu bapaku. Tapi kenapa pada kemuncak akhir Ramadan, kemuncak kita akan bertemu suatu malam yang tidak ada lebih mulia daripada malam itu, malam Lailatul Qadar, tiba-tiba Nabi ajar satu doa yang lain, yang bukan kebiasaan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan Nabi tak ajar banyak, Nabi ajar banyak terus je. Dan kita nak beramal doa ini selama 10 hari 10 malam.
setengah tempat 10 hari 10 malam yang terakhir ini dikhatam sekali lagi Quran. Bayangkan kalau Nabi ajar kita doa 10 hari terakhir itu sama kebal dengan Quran yang ada. Perkataan etika pula itu ya. Sebagian ulama sebut beza di antara al-afu dengan al-ghafur. Ya. Al-afu itu lebih hebat daripada al-ghafur. Al-ghafur, kita buat silap, Allah ampunkan. Catat, silap. Malam ni parking halang kereta orang. Atas alasan terawih sekalipun, dosa tetap dosa. Ya, kalau kita ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu halang kereta orang. Maka barangkali Allah ampunkan, tapi catatan itu masih ada di situ. Ya, 30 Julai jam 9 malam, parking kereta depan kereta orang. Buat catatan, diampunkan. Masih ada. Tapi al-afu, kita buat silap, maka Allah maafkan. Bukan sekadar diampunkan dosa, catatan itu dihilangkan. Itu pandangan sebagian ulama. Tuan-tuan, minta maaf bukan perkara mudah. Ya, satu perkataan yang manusia cukup payah nak sebut. Cuba kita tengoklah bila berlaku banjir. Ada pembesar kita kata minta maaf rakyat sekalian yang kereta dia tenggelam, rumah dia rosak, kerja dia terhalang, kebun dia tenggelam, binatang dia mati. Ada tak yang sambut minta maaf? Paling kuat dia sebut ini bencana alam. Dia sebut bencana alam, ayam itik pertama. Ya. Ada tak yang minta maaf? Tidak. Padahal rugi ke dia minta maaf. Air baik tak ada, tapi dia bayar bil. Ada tak dia minta maaf? Tak ada lah. Janji banyak, ada tak dia minta maaf? Pun tak ada. Saya duduk dalam amal sebenarnya nak menyelamatkan orang yang kena tenggelam. Kita suruh minta maaf, tak maaf. Payah minta maaf. Balik pada diri kita sendiri. Ya. Setiap orang daripada kita tak terlepas daripada banyak perkara. Seorang bapa sibuk dengan apa saja perkara. Yang bisnes sibuk bisnes, yang ceramah sibuk ceramah, sama je, tak ada beza. Sedar-sedar anak dia dah bujang dah. Anak dia tak sama macam dia. Tak sempat nak tengok anak dia. Ada tak seorang bapa tergamak kata kepada anak dia tu, ya, papa minta maaf, tak sempat nak tengok urusan kamu. Ya. Seorang suami pada saat isteri memerlukan dia tak ada di sisi. Orang lelaki ni selalu kira je, kau tak ada waktu aku susah kau. Tapi waktu bini isteri dia mau kat dia tak ada. Ya, ada tak kita minta maaf? Ya, seorang anak dengan bapa dia. Ya, tak kira lah dia muda ke, tua ke. Kita yang dah tua ni pun mungkin kita dah berjaya. Tapi kita tak jadi macam yang bapa kita nak. Sedangkan ayah dia kita dah tak ada di hadapan kita. Mak kita yang selalu mengharapkan sesuatu daripada kita pada masa yang dia nak, bukan pada masa yang kita nak. Kita selalu hampakan mak kita, selalu sangat. Tapi pernah ke kita minta maaf pada mak kita? Guru kita, ya, sekarang ni orang boleh-boleh kan buat senarai sapu guru dia. Tapi guru matematik
letak, guru geografi dia tak letak, guru sains dia tak letak. Lebih daripada itu, guru alif bata ABC dia pun dia tak letak. Dan dia tak pernah terima kasih pun pada cikgu. Dia tak boleh minta maaf. Barangkali kita sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik, tak bagi ilmu yang cukup pada orang yang belajar. Itu juga kesilapan. Orang tengah semangat, tiba-tiba guru pula jam, stop. Ya. Tak jadi anak murid nak bersemangat. Ya. Tuan-tuan, sebab itu bila kita sebut 10 akhir Ramadan, ini masa kita muhasabah balik diri kita. Bila kita baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab meminta maaf dalam keadaan kita tidak memerlukan untuk minta maaf itu tak pernah jatuhkan haibah diri kita. Nabi SAW sebagaimana kita ketahui dalam peristiwa Badar, sebelum perang Badar, Nabi suruh pasukan askar untuk berbaris. Ajak disiplin. Nabi bawa tongkat, suruh baris lurus, masuk barisan. Yang itu barisan nasional belum ada lagi. Masuk barisan. Maka berbarislah tentera-tentera yang tak terlatih ini tadi. Hanya berbekalkan semangat jihad yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok seorang. Jumpa seorang yang dapat ingat PJK. Yang tu PJK pun tak ada lagi. Perut jauh ke depan. Nabi cucuk perut dia. Tak ikut barisan. Sahabat ini kata, ya Rasulullah, qad awja'tani. Ya Rasulullah, sesungguhnya kamu sudah menyakitkan aku. Tentunya dia nak balas balik. Kamu dah cucuk perut aku, selayaknya aku cucuk perut kamu. Bukan kehendak aku perut aku menjadi boroi. Tak ada siapa yang ingin boroi dalam dunia ni. Dah 20 hari puasa tak turun-turunnya. Ya. Maka Rasul SAW dengan sifat pemaaf dia buka perut baginda agar dibalas perbuatan itu tadi on the spot. Ya. Lalu sahabat ini ambil kesempatan cium perut Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku mengharapkan kulit ini yang bersentuh dengan kulitmu akan diselamatkan Allah daripada Abu Jahal. Dan apakah Nabi memadai sekadar itu? Tidak, Nabi berdoa, Allahumma ya ayyu mu'minin sababtuhu faj'alhu quduran lahu. Ya, satu riwayat al-Qamaqal, ya Allah, mana-mana orang mukmin yang aku cerca dia, maka jadikanlah cercaan itu keampunan untuk diri orang berdoa. Besarnya jiwa Nabi SAW. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, siapa tak tahu kisah Umar? Hebat, luar biasa. Tapi dia bukan maksum. Dia sahabat yang hebat. Tetapi kehebatan itu tidak pernah menghalang dia daripada minta maaf. Pada dasar-dasar yang dia rasa dia silap akhir hayat yang Umar di atas mimbar, minta maaf secara terbuka daripada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sehingga Umar menyebut, semoga Allah merahmati Abu Bakar rahimallahu ala Bakr. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia lebih kenal siapa itu rijal, siapa itu panglima daripada aku. Aku silap ucap Khalid bin Al-Walid satu ketika. Minta maaf. Sejarah pemimpin dunia depan generasi awal tu yang Islam tu payah sikit. Sejarah pemimpin dunia dekat dengan kita. Perang Dunia Pertama, Kedua, Maharaja Jepun, siapa nama dia lah? Ya,
bukan Ajinomoto. Hero itu. Dia minta maaf dengan rakyat Jepun sebab menjerumuskan Jepun dalam perang untuk menakluk Asia. Dia minta maaf, dia Maharaja. Ya, kalau di Jepun tu dia dah separa dewa. Minta maaf. Siapa lagi tokoh dalam perang dunia? Nixon. Tahu Nixon kan? Dia minta maaf pada rakyat dia. Yang lagi dekat dengan kita, Clinton. I'm sorry. Skandal dia dengan hamba Allah itulah. Tapi balik pada kita, orang Islam, pemimpin Islam, dunia Islam, individu Islam. Ya, musim raya ni banyaklah keluar blok kan. Mula kita naik angin kan. Perintah dia buka tika. Oh JPJ, tunggulah masa lain untuk ni keluar blok. Jalan ke depan. Kita tak kenal tu hamba Allah. Kawan tu buat kerja. Ada tak kita undur balik, kita maaf bos, saya maki you tadi, saya tak tahu you buat kerja. Ya, beli barang, tawar, tak dapat. Maki penjual, jalan kedai lain. Lepas tu terasa, silap tadi, cari balik kedai. Nak minta maaf, tak ada dah. Ya, tuan-tuan, hidup kita ini, kita tak lari daripada kesilapan terhadap insan. Sebab itu kalau kita letakkan sifat meminta maaf itu suatu sifat yang tidak merendahkan nilai kita, ya, kemungkinan kita akan termasuk orang-orang yang Allah akan maafkan segala kesilapan kita. Tetapi perkataan minta maaf ini bukan perkara yang mudah bagi yang tahu nilai minta maaf. Tapi minta maaf pula taklah boleh jadi terlalu murah. Ya, ada orang kata kan, kalau nak bahagia hidup, setiap malam sebelum tidur maafkan semua orang. Maafkan semua orang tu, orang kita nak maafkan, itu pun tak tahu apa silap kita. Ya, tak tahulah itu sunnah ataupun tidak, tapi yang saya tahu memang bukan sunnah lah. Ya, tapi soal bila kita ada kesilapan kepada orang lain, walaupun mungkin hamba Allah itu sebenarnya buat kesilapan yang sama, tapi kita ada bahagian dalam kesilapan itu, tidak merendahkan diri kita untuk kita minta maaf. Ya. Bapa kita Adam alaihissalam dengan Hawa dikeluarkan dari syurga. Ya. Keluar dari syurga ni salah siapa ya? Adam ke Hawa? Salah lelaki ke perempuan? Kalau ikut riwayat sebahagian Israeliat, tak betul ni riwayat. Ya, Adam sempat makan sebiji, lalu malaikat cekik dia lekat kat sini. Tapi Hawa gelojok makan 2 biji, lekat dekat sini. Itu tak betul. Ya. Menyebabkan sebahagian versi orang lelaki disalahkan Hawa. Lelaki makan satu je, perempuan makan 2. Ya. Al-Quran sebut mudah. Ya. Fa'akala minha, kedua-duanya makan daripada pokok larangan itu. Jadi siapa yang silap? Dua-dua. Siapa ajak siapa agaknya? Adam ajak Hawa ke Hawa yang ajak Adam? Dua-dua yang nak makan sebenarnya. Ya. Menyebabkan keduanya kerana satu kesilapan yang dianggap kesilapan yang kecil, tetapi di sisi Allah tidak ada istilah silap yang kecil. Semakin tinggi martabat manusia itu, semakin halus penilaian di sisi Allah terhadap ya. Sehingga bila keduanya turun ke dunia, nak minta ampun kepada Allah pun dia tanya lagi, ya Allah, aku nak minta ampun macam mana? Maka Allah wahyukan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagian ulama tafsir kata,
Adam dan Hawa baca doa ini dalam keadaan terpisah keduanya selama 60 tahun. 60 tahun kita 10 hari terakhir nak baca doa Allah minta ampun pun Allah ni baca doa ni. Itu yang mula mereka doa lain tu. Ya. Ini doa ni tak ada zauk lah. Ya. Nak ada zauk macam mana dia tak rasai nikmat mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita sebut 10 hari terakhir Ramadan, kita digalakkan untuk beriktikaf. Bila kita sebut iktikaf, maksudnya berhenti, duduk diam satu tempat, berada dalam satu keadaan dan tidak berubah-ubah. Ya, kita harap bila kita iktikaf, itulah hal keadaan kita. Duduk dalam masjid, buat ibadat, ingat Allah sepanjang masa, dan melepaskan diri daripada apa sahaja ikatan dunia. Ini tak dia iktikaf siap update Facebook, sedang buat iktikaf atau sedang bermain Facebook, ya, ataupun iktikaf kerana nak jumpa ramai kawan-kawan duduk iktikaf. Banyak benda boleh sembang kali ini, ya. Jadi bila kita sebut 10 akhir Ramadan, fenomena orang balik kepada agama itu bagus, tetapi intipati yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu kita lihat Nabi Ramadan yang terakhir, 2 tahun terakhir sebelum baginda wafat, baginda tadarus Al-Quran dengan Jibril. Kenapa Nabi tak tadarus dengan Umar ke, dengan Abu Bakar ke, dengan Ali ke, dengan isteri dia ke? Kenapa ya? Kenapa? Artinya suasana itu suasana bersendirian dengan Allah SWT. Nak renung balik 10 hari terakhir, jiwa kacau ni macam mana sebenarnya? Ya, kesilapan kita selama setahun itu macam mana sebenarnya? Dah cukup ke kita minta ampun daripada Allah? Sedangkan Nabi sendiri sebut innahu la yughanu qalbi. Nabi sendiri mengakui sesungguhnya hati aku ini juga kacau. Ya, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Kita istighfar agaknya berapa kali? Ambil kata solat 5 waktu. Lepas solat agaknya berapa kali istighfar? 20 kali. Ya, lepas solat 20 kali. Tapi kita dah diajar istighfar 5 kali cukup kot. Kalau 5 kali, bangun 25 kali. Itu pun kalau tiap-tiap solat. Kalau 10 kali, baru 50 kali. Itu pun kalau tiap-tiap solat. Nabi sebut jiwa baginda pun goncang oleh dunia, sehingga baginda istighfar 100 kali setiap hari. Maka balik kita, ya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham soal istighfar, soal minta maaf, soal minta ampun, ini sifat insan. Kita tidak minta maaf kepada Allah kerana kita salah kepada Allah, tidak. Kita minta maaf kepada Allah kerana itu sifat kita dengan Allah, ya, agar hubungan itu sentiasa hidup, tak putus. Di mana tempat kita disuruh istighfar? Contoh paling mudah, Nabi SAW selesai buat misi dalam bulan Ramadan, menawan tanah suci Makkah. Ya, Allah turunkan suatu Nabi duduk di atas unta. Idza jaa nasrullahi wal fath, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah sebut kamu dah berjaya bila Allah bagi kurniaan pembukaan kota suci Makkah. Orang masuk agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Selesai buat amal soleh itu, Allah suruh buat apa? Istighfar.
Tapi pemahaman kita, lepas buat maksiat, istighfar. Itu yang lepas tu buat lagi. Yang tadi dah confirm bersih, dah istighfar. Ya. Sedangkan kita disuruh istighfar sewaktu kita buat maksiat, agar kita berhenti buat maksiat. Kita disuruh istighfar selesai kita buat ketaatan kepada Allah, kerana kita bimbang ketaatan tadi tidak lengkap kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu lepas solat kita istighfar. Nak kira apa tu? Dah selesai dah solat, istighfar apa lagi? Tapi tidak. Sifat insan itu dia sentiasa kurang, sentiasa lemah. Kalau dia nak pastikan hubungan dengan Allah itu tidak terputus, kena banyak istighfar, kena banyak minta maaf kepada Allah. Tuan-tuan, ya, pada handphone, kalau handphone kita putus talian internet, sasau juga sebagian budak-budak hari ini. Tapi kalau kita putus hubungan dengan Allah, kita tak pernah sasau. Ya, tiba-tiba talian telefon satu negara putus, kita nak telefon orang pun tak boleh. Memang pening kepada kita. Tapi kalau talian kita dengan Allah terputus, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menyebabkan kita putus rahmat Allah. Sebab itu istighfar, mohon ampun, minta maaf, terutama 10 hari terakhir Ramadan, kita jadikan ia amalan berterusan, doa yang berterusan untuk kita. Sebab itu bila orang tanya sujud dalam solat, kita nak baca doa apa? Istighfar. Ya, apa sahaja masalah kita, istighfar. Tapi orang kita tu lah, bila dia hilang barang, mula dia nak cari tok rumah. Ya, kita tak tahu nak buat apa, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Saya dulu ada orang bagi formula kalau hilang barang. Dia suruh baca apa? Suruh baca surah Wadduha. Baguslah, suruh baca surah Wadduha. Jadi satu hari yang mengajar ni hilang barang. Dia pun tanya, hilang barang. Kan hari tu you ajar suruh baca Wadduha. Aku dah baca banyak kali ni. Berapa banyak lagi nak baca? Baca sampai zuhur. Saya habis waktu duha. Ya, tidak ya. Kita kesilapan kita tuan-tuan, kerana kita lalai daripada hubungan dengan Allah. Dan penghidup kepada hubungan yang terbaik ialah kita akui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf jadi panjang pula saya cakap malam ni. Mudah-mudahan pada penghujung akhir Ramadan ini kita usaha sebaik mungkin iktikaf di masjid, ya, banyak merenung ke dalam diri kita. Bila kita baca Quran, kita renung balik ayat-ayat itu Allah turunkan untuk kita. Ya, kita tengok orang sekeliling kita itu adalah itu gambaran diri kita. Agar apa? Agar kita insaf penghujung Ramadan ini. Sebab bila kita sebuah iktikaf, banyakkan ibadat, bukan sekadar kita ibadat ramai-ramai, tidak. Sebenarnya kita renung jauh ke dalam diri kita sendiri. Ya, apa yang sudah kita buat atas muka bumi ini, dan apakah benar hujung Ramadan nanti, masuk saja Syawal pada 8 hari bulan. Jangan takut kita raya 8 hari bulan, sabar dah. Dia nak umum dia lagi. Ya. Kita harap 8 hari bulan nanti, pagi-pagi raya itu, kita termasuk orang lisa ini, ya, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Ya, kegembiraan yang pertama sewaktu berbuka ataupun berhari raya. Ya, kegembiraan yang kedua sudah pasti berjumpa dengan Tuhan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dibebaskan daripada api neraka pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga, ya, melalui pintu Ar-Rayyan, pintu yang menjadikan rahmat yang tidak ada penghujungnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.